Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bertemu kembali dalam channel Cikgu. Hari ini Cikgu akan membincangkan tajuk yang mudah ya. Yang mudah yang mana kadang-kadang kita keliru, iaitu teknik menjawab soalan yang mempunyai rangkai kata sejauh manakah. Ya, sejauh manakah. Okey, Cikgu akan jelaskan bagaimanakah cara kita nak menjawab soalan yang mempunyai rangkai kata ini ya. Dan Cikgu akan cuba memberikan cadangan jawapan ya. Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh-contoh soalan ya yang mempunyai rangkai kata sejauh manakah ya. Okey, itu contoh soalan-soalan yang mempunyai rangkai kata sejauh manakah. Ya, sejauh manakah faktor hujan mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia? Sejauh manakah faktor hujan mempengaruhi proses seluruh hawa di tepikan lembap? Sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia? Sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi proses edaran tanah? Sejauh manakah faktor tumbuh-tumbuhan mempengaruhi proses larian air permukaan? Dan banyak lagi contoh-contoh soalan yang anak-anak boleh tengok ya dalam buku-buku latihan dan sebagainya. Okey, dan boleh bawa berbincang dengan cikgu masing-masing ya. Okey, soalan hari ini yang cikgu cuba terangkan ialah mengenai soalan apa ni? Bagaimana kita menjawab soalan tersebut ya. Jadi kalau soalan tu ada sejauh manakah dan ada perkataan mempengaruhi, bermaksud anak-anak kena berhati-hati menjawab soalan ini ya. Jadi perkara pertama yang anak-anak perlu tengoknya ialah atau tekankan ialah bila soalan sejauh mana kita mesti bersetuju dengan pernyataan soalan. Ya, kita mesti bersetuju dengan pernyataan soalan. Okey. Yang kedua ialah kita perlu ada penegasan ya, perlu ada penegasan kepada soalan tadi ya. Okey, Cikgu akan tunjukkan nanti apabila kita menjawab soalan ini. Okey, yang ketiga ialah kita mesti ada faktor lain. Ya, sebab bila soalan sejauh manakah kita bersetuju dengan jawapan dengan soalan dan kita kena nyatakan penegasan kita iaitu ada faktor lain. Dan sekiranya rangkai kata dalam soalan itu mempunyai perkataan mempengaruhi, maka kita perlu masukkan nilai ya, perlu masukkan nilai. Cikgu harap anak-anak dah pun tahu ya apabila menonton video cikgu yang sebelum ini. Okey, seterusnya cikgu cuba menjawab satu soalan. Bagaimanakah kita nak menjawab soalan sebegini ya? Okey, kita ambil contoh soalan ini ya. Okey. Sejauh manakah faktor hujan mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia? Cikgu ambil contoh soalan ini dan cikgu cuba memberikan cadangan jawapannya. Okey. Jadi yang pertama ialah kita kena faham apakah kehendak soalan tadi ya. Kita menggunakan kaedah fakta, kesan, huraian dan contoh ya. Fakta, huraian, kesan ataupun contoh ya. Dan kita kena ingat ya, ada tadi ya, ada penegasan dan sebagainya. Jadi cikgu ambil contoh. Yang pertama ialah kita mesti bersetuju dengan dengan soalan ya. Kita kena jelaskan sememangnya hujan memberi kesan mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia ya. Jadi kita bagilah isi hujan ya, iaitu kekerapan hujan ya. Itu fakta kekerapan hujan. Contoh cadangan huraian cikgunya ialah hujan yang kerap menyebabkan kadar resapan air menjadi tinggi dan struktur tanah menjadi longgar dan tak stabil. Maka tanah runtuh akan berlaku dengan giat. Ini cadangan jawapan cikgu dan anak-anak boleh berbincang dengan cikgu masing-masing ya. Ini hanya cadangan jawapan cikgu. Bermaksud faktanya ialah kekerapan hujan. Ya. Huraiannya ialah hujan yang kerap menyebabkan kadar resapan air menjadi tinggi dan struktur tanah menjadi longgar dan tak stabil. Kesannya tanah runtuh akan berlaku dengan giat. Giat itu merujuk pada mempengaruhi. Jadi senang sangat ya sebab kita telah pun belajar sebelum ini. Okey, seterusnya isi kedua ialah masih lagi hujan sebab kita nak menyokong soalan sejauh manakah hujan. Jadi kita masukkan intensiti hujan ataupun kelebatan hujan. Sama ada hujan itu lebat ataupun renyai. Jadi cikgu hurai cadangan jawapan cikgu ialah hujan yang lebat ya.
menyebabkan tanah menyerap air hujan dan jisim tanah menjadi berat dan tepu, lalu mempercepatkan proses runtuhan tanah. Ini cadangan jawapan cikgu. Jadi, ada fakta, ada huraian, ada kesan ataupun contoh, ya. Okey. Seterusnya ialah tempoh masa, ya. Tempoh masa hujan. Okey, bermaksud hujan yang turun dalam jangka masa yang lama menyebabkan tanah menyerap air dengan banyak dan tepu dan menjadi pelincir, lalu mempercepatkan kejadian tanah runtuh. Okey, mudah kan anak-anak sekalian? Ini masih lagi hujan sebab kita mesti menyokong soalan, ya. Kita mesti memperbanyakkan sedikit jawapan untuk menyokong soalan, ya. Okey, jadi cikgu bagi uji minda. Cuba anak-anak memberi cadangan jawapan dengan curahan hujan, ya, curahan hujan. Okey, cuba ya selepas tengok video cikgu ini. Okey, selepas ini yang penting, ya. Ini yang penting, ya. Ini curahan, ini uji minda. Okey, seterusnya ialah penegasan jawapan, ya. Penegasan jawapan. Apa yang perlu anak-anak tegaskan? Ini yang memberi markah, ya, markah kepada penegasan jawapan, ya. Iaitu selain faktor hujan, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia. Itu dipanggil penegasan jawapan anak-anak sekalian, ya. Bermaksud ada faktor lain. Bila soalan sejauh manakah, mesti ada faktor lain. Okey, maka kita akan masukkan faktor lain. Okey. Faktor lainnya ialah litupan tumbuh-tumbuhan dan kawasan yang kurang litupan tumbuhan menyebabkan kekurangan atau kehilangan cengkaman akar pokok terhadap batuan dan tanah, lalu mempercepatkan kejadian tanah runtuh. Okey, itu contoh, ya anak-anak sekalian, contoh cadangan jawapan. Bermakna isi ini ataupun faktor ini bukan lagi faktor hujan, ya, tapi faktor lain. Okey, seterusnya ialah kecerunan, ya, kecerunan, ya. Cerun yang curang dengan sudut kecerunan melebihi 60 darjah menyebabkan daya graviti bumi makin tinggi. Jadi mempercepatkan kejadian tanah runtuh. Okey, itu cadangan bagi jawapan, ya, bagi faktor kecerunan, ya anak-anak sekalian. Dan yang terakhir ialah aktiviti manusia. Dalam aktiviti manusia ini, anak-anak boleh ambil, ya, satu aktiviti manusia yang amat mempengaruhi kejadian tanah runtuh di Malaysia. Contohnya, cikgu ambil cadangan cikgu ialah aktiviti pembalakan, ya, menyebabkan pokok ditebang dan mendedahkan permukaan bumi kepada hujan secara langsung dan ketiadaan akar pokok untuk mencengkam tanah. Struktur tanah jadi longgar, lalu mempercepatkan kejadian tanah runtuh. Jadi amat mudah, ya anak-anak sekalian. Jadi cikgu harap dengan sedikit perkongsian cikgu ini, maka anak-anak boleh menjawab dengan baik bila keluar ataupun bertemu dengan soalan sejauh manakah, ya. Jadi cikgu harap anak-anak telah faham, ya. Sekiranya dah faham dan amat bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like channel cikgu, ya. Okey, bye comel-comel.